Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bulletin Tengah Hari 8 Disember bersama saya Nuzul Nabila Abdul Manaf. Antara paparan utama pada hari ini ialah perkembangan kes COVID-19 di Malaysia, isu Aisina serta peningkatan kadar pengangguran di Malaysia yang melebihi kadar 4%. Pihak KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia, Tan Sri Dr. Hisham berkata peningkatan berlaku dengan kadar 80% kerana pematuhan SOP yang dipandang enteng oleh masyarakat. Kita beralih kepada Tin Hanisha bersama laporan COVID-19 negara. Silakan. Terima kasih kepada rakan setugas saya bersama saya Tin Hanisha melaporkan laporan terkini COVID-19 di negara kita. Laporan jumlah kes keseluruhan pada tarikh 7 Disember telah mencatat sebanyak 74,294 kes. Seterusnya, kes positif baharu seramai 1,600 orang dan jumlah kes yang masih aktif di sekitar 11,604 orang. Sebanyak 129 orang yang berada di ICU dan termasuk 57 orang yang memerlukan alat bantuan pernafasan. Sehingga tarikh 7 Disember telah mencatat jumlah kematian sebanyak 384 kes, manakala kes jumlah sembuh sekitar 62,306 kes. Berita disambung dengan laporan semasa COVID-19 bagi setiap negeri di Malaysia. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rakan saya yang daripada Sedia Pentas. Saya Raja Muhammad Ashraf bin Sulaiman yang melaporkan laporan COVID-19 di negeri Johor. Laporan jumlah kes COVID-19 di negeri Johor meningkat sebanyak 3 angka bermula daripada 1 Disember sehingga 7 Disember. Kes yang masih aktif sekitar 400 kes positif dan kes baharu meningkat sebanyak 315 kes dalam masa seminggu. Sekian laporan saya, Raja Muhammad Ashraf. Sambung ke laporan negeri yang lain. Kita jaga kita, stay safe. Bersama saya, Siti Nur Syawaliana binti Muhammad Faizul. Laporan di Selangor bermula 1 Disember sehingga 7 Disember 2020. Pada 1 Disember 2020, terdapat 891 kes dan 767 kes sembuh. Manakala pada 2 Disember 2020 terdapat 249 kes dan 186 kes sembuh. Dan pada 3 Disember 2020 terdapat 459 kes dan 268 kes sembuh. Pada 4 Disember 2020 terdapat 320 kes dan 233 kes sembuh. Pada 5 Disember 2020 terdapat 221 kes dan 275 kes sembuh. Pada 6 Disember 2020 terdapat 337 kes dan 230 kes sembuh. Dan terakhir pada 7 Disember 2020 terdapat 426 kes dan 416 kes sembuh. Jadi jumlah daripada kes 1 Disember sehingga 7 Disember, jumlah adalah 2,903 kes dan 2,375 kes sembuh. Sekian dari saya. Kita kembali kepada rakan setugas. Terima kasih kepada rakan sepetas saya iaitu Tin Hanisha. Saya akan meneruskan dengan laporan kes COVID-19 di Sabah. Bermula daripada 1 Disember hingga 7 Disember, terdapat sebanyak 2,075 kes baru di kawasan Sabah. 1 Disember, terdapat 267 kes baru dan terdapat 406 kes sembuh. Kemudian pada hari keduanya iaitu 2 Disember, terdapat 229 kes baru dan 260 kes sembuh. Pada 3 Disember, 370 kes baru dan 408 kes sembuh. Kemudiannya, pada 4 Disember, terdapat 320 kes baru dan 405 kes sembuh. Pada tarikh 5 Disember, terdapat 391 kes baru dan 263 kes sembuh. Pada tarikh 7 Disember, terdapat 248 kes baru dan 299 kes sembuh. Oleh itu, saya telah membuat
analisis tentang kes COVID-19 daripada tarikh 1 Disember hingga 7 Disember yang mendapati bahawa terdapat 2075 kes terbaru daripada tarikh 1 hingga 7 Disember. Mengikut analisis daripada 1 Disember hingga 7 Disember, terdapat sebanyak 2,234 kes sembuh yang dikatakan daripada kawasan-kawasan di zon merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daripada saya Muhammad Yusof bin Muhammad Zaidi daripada Wartawan Melaka, mewakili daerah Jasin. Di sini saya ingin melaporkan tentang isu COVID-19 di Melaka. Okey, sekarang ni ramai yang tahu kes COVID-19 sedang berberasa. Di sini saya ingin menyerahkan kes-kes COVID-19 di daerah Melaka. Okey, kes semasa COVID-19 yang saya ingin menyatakan adalah kes pada bulan Disember, awal Disember, 1 Disember hingga 7 Disember. Okey, kes ini di Melaka pada bulan Disember, 1 Disember sebanyak 21 hingga 40 kes aktif. Okey, di Melaka ni saya ingin melaporkan ada 4 daerah kes yang terdapat, iaitu di Melaka Tengah dan Alor Gajah, kes import dan di Jasin. Manakala kes import di Melaka sebanyak 4 kes dan kes Alor Gajah sebanyak 3 kes. Okey, akhir sekali di Jasin mempunyai 1 kes. Okey, sekian saja laporan daripada saya. Dan akhir kata daripada saya, kita mestilah kita jaga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rakan setugas dari Seri Pentas. Bersama saya Muhammad Hakam bin Abdul Rahim ingin melaporkan tentang kes COVID-19 di Pahang bermula 1 hingga 7 Disember 2020. Jumlah kes aktif adalah 27 kes, menjadikan jumlah kes keseluruhan di Pahang adalah 430 kes. Jumlah kematian adalah 7 kes dan terdapat 3 kluster, iaitu kluster Aptara, kluster Jalan Genting dan kluster import B WPKL. Sekian dari saya Muhammad Hakam, ada laporan. Kembali ke Seri Pentas. Bersama saya Nur Hatika melaporkan kes COVID-19 di negeri Kuala Lumpur. Laporan kes COVID-19 di Kuala Lumpur meningkat sebanyak 3 angka. Pada hari seterusnya turut meningkat jumlah angka kes COVID-19 sehingga 5 Disember. Pada 6 Disember, kes menurun sehingga 7 Disember. Sekian laporan daripada saya. Kita teruskan berita dengan laporan lain. Kembali ke Seri Pentas. Terima kasih atas laporan mengenai perkembangan statistik kes di Malaysia sebentar tadi. Kita teruskan laporan mengenai isu pengangguran oleh saudara Hazmi. Terima kasih Nuzul. Bersama saya Hazmi Helmi dengan perbahasan isu pengangguran di Malaysia. Pasaran pekerjaan di Malaysia semakin menunjukkan pemulihan apabila kadar pengangguran turun kepada 4.7% pada Julai. Selepas berada pada paras 4.9% pada bulan sebelumnya. Dalam tempoh yang sama, bilangan penganggur berkurang seramai 28,200 orang kepada 745,100 orang. Bagaimanapun, lebih daripada separuh penganggur adalah penganggur aktif, meningkat daripada 76.8% kepada 83.2% pada Julai 2020. Penganggur aktif selama kurang dari 3 bulan meningkat sebanyak 2.9% kepada 307,400 orang berbanding bulan sebelumnya. Dalam masa yang sama, seramai 57,100 orang berada dalam pengangguran jangka panjang iaitu lebih daripada setahun. Jabatan Perangkaan Malaysia dalam kenyataan berkata, selain pakej rangsangan prihatin tambahan dan pelan pemulihan ekonomi jangka pendek penjana yang dikenakan oleh kerajaan, tambahan sebanyak 5.3 bilion ringgit diperuntukkan oleh kerajaan bagi pelanjutan program subsidi upah. Katanya, pakej terbabit merangkumi subsidi upah, program latihan semula dan peningkatan kemahiran pengambilan pekerja dan bantuan latihan serta perlindungan sosial bagi pekerja gig ekonomi yang telah mendorong pemulihan pasaran buruh mulai Jun lalu. Menurut Kementerian Kewangan Malaysia,
Setakat 24 Julai 2020, seramai 7,543 orang pekerja memperoleh pekerjaan termasuk 66 orang kurang upaya dan 963 perantis melalui program inisiatif pengambilan penjana kerjaya. Tambahan pula, program subsidi upah membantu lebih kurang 2.6 juta pekerja sehingga akhir Julai melalui peruntukan yang diluluskan sebanyak RM8.99 bilion kepada 318,255 ribu majikan. Sementara itu, sejumlah 6.8 juta telah Baiklah, terima kasih Saudara Hazmi. Seterusnya, kita terus bersama Izzati Izlin dengan laporannya mengenai iSinar. Silakan Izzati Izlin. Terima kasih Nuzul Nabila Abdul Manaf. Bersama saya Izzati Izlin Muhammad Rosdi melaporkan program iSinar, kumpulan wang sebagai pekerja KWSP yang menjadi jaringan keselamatan bagi rakyat yang hilang punca pendapatan, jelas Tunku Aziz, CEO KWSP. Susulan daripada krisis yang dihadapi oleh masyarakat, kerajaan tidak memejamkan mata. iSinar disediakan untuk ahli KWSP yang terjejas dalam tempoh pandemik ini. Ianya tidak perlu dibayar semula. Ianya juga boleh dimohon oleh ahli yang masih menerima bayaran air lestari. Ianya terbahagi kepada dua, iaitu kategori pertama yang boleh mula memohon pada 21 Disember ini. Mereka terdiri daripada suri rumah, mereka yang hilang pekerjaan, mereka yang cuti tanpa gaji dan juga mereka yang gaji pokoknya dipotong sebanyak 30%. Kategori kedua pula ialah mereka yang gaji keseluruhannya dipotong 30% yang boleh mula memohon pada 11 Januari 2021. Untuk kategori pertama, bayaran akan mula dibuat pada pertengahan Januari, manakala untuk kategori kedua adalah 2 hingga 3 minggu selepas status permohonan diberitahu. Untuk individu yang memiliki baki simpanan kurang daripada RM100,000 Malaysia, mereka layak mengeluarkan RM10,000 Malaysia, manakala bagi individu yang mempunyai baki simpanan melebihi RM100,000 Malaysia, mereka layak mengeluarkan semaksimumnya ialah RM60,000 Malaysia. Ramai antara mereka yang terjejas ingin menggunakan peluang ini untuk memulakan perniagaan bagi meneruskan kelangsungan hidup. Secara ringkasnya, tindakan kerajaan ini akan membantu golongan yang terjejas akibat kehilangan pekerjaan susulan daripada wabak COVID-19 yang melanda hampir seluruh negara. Kembali kepada Nuzul Nabila Abdul Manaf. Terima kasih kepada rakan sekerja atas laporan sebentar tadi. Berikutan kes COVID-19 yang menular di setiap pelosok dunia, masyarakat hendaklah sentiasa peka dengan setiap arahan yang dikeluarkan oleh kerajaan. Patuhi SOP yang ditetapkan demi memutuskan rantaian COVID-19. Kita mesti menang. Sekian sahaja berita hari ini. Terima kasih.